Okey. Anda letakkan satu line, lepas tu daripada yang dia ketara turun. Ini. Okey. Itu range pertama. Boleh? Kalau nak buat cuma kepada satu yang lebih low net one, ini range kedua. Ini paling tinggi dalam kawasan ini. Okey, jadi kita dapat this one. Macam mana saya ambil line lah. Okey, ini. Saya tukar color dia. Kuning dan ini. Okey, jadi kita lepas tu naik ke atas dan dia break. Ambil yang atas ni sekali, turun ke bawah. Okey, jadi anda dapat satu lagi line atas ke bawah. Boleh? Yang paling kiri sekali. Ini. So, kita dapat satu lagi. Ambil. Waalaikumsalam. Dan lepas tu ambil yang ni paling kiri. Yang paling kiri sekali. Ini teknik 3 line. Okay? Jadi kalau kita lihat pergerakan ke bawah ni, ada berapa gelombang? Kalau nak tahu macam mana nak kira wave lah. Tak nak buat elite wave, anda buat 3 line ni pun boleh. Kasrul, Waalaikumsalam. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5, dia tak dapat habis dengan 5. Faham? Jadi kita jangkakan akan ada 3 wave. Dia macam ni. Asas dalam elite wave kan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita jaga 1, 2, 3. Ingat asas ini je. Anda ingat asas ini dan you are okay. Ini boleh jadi 5. Yang ini, yang kawasan ini. Yang ini. Yang dalam ni. Yang dalam ni. Jumlah lekuk dia, it's either ingat yang ni je, anda okey. Tak payah tahu sangat elite wave pun tak apa. Tak penting pun. Dia cuma ni. 5, 9, 13, 17, 21, and tambah 4. Jumlah lekuk-lekuk yang ini. Sebabnya kadang-kadang kita akan ada extension. Maksudnya dalam-dalam ni mungkin ada 5 lagi kan. Kalau dia nyata dan jelas. Jadi kalau itu berlaku, kalau ada kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kan? Kalau dalam sini pun nampak lekuk-lekuk dia, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Faham tak? Ramai tanya. Lang. Okey, faham lah. Ustaz, faham lah. Okey, itu je sebenarnya. Lower low, high kan. Okey. Jadi ini 5. Lepas tu kita ada correction. Okey? Dia break 1, 2. Okey? Jadi kita ambil yang kiri ni, kita ambil ke atas ni yang pertama. Lepas tu ambil yang ini, letak kat sini. Okey, jadi kita ada 1, ni saya letak color lain. Ni color apa dah? Color merah, color ni, color pink. Merah lebih kurang. Saya letak color lain, biru lah. Biru, okey. 1, dia macam ni je sebenarnya. 2 dan ke atas 3. Okey, jadi kita dah ada yang ini. Yang korektif ini. Jadi korektif ini jumlah lekuk dia adalah sama ada 3, 7, 11, apa lagi? 15, 19 dan seterusnya tambah 4, tambah 4. Ini yang saya maksudkan dengan tambah 4, tambah 4 tu. Ini. Kalau anda tak nak buat elite wave, anda boleh main kira je. Simple thing. 1, 2, 3. Jadi tak adalah kita nak kira semua lekuk ni. Kan? Jadi 1, 2, 3. Lepas tu dia jatuh bawah balik dan dia tembus yang line ketiga.
Jadi kalau dia tembus line ketiga macam ni, jadi kita tarik yang kiri sekali, ambil kat bawah ni sekali. Okey? Ambil yang ni, okey, kepada sini. Jadi kita dapat satu kita. Kita tak kira yang ni. Sebab dia masih dalam range sebelum tu. Satu. Ni adalah kuning. Okey, lepas tu naik. Okey. Terus dia turun. Okey. Ambil kiri sekali. Ni belum. Biar je. Jadi kalau kita trade, setakat ini yang naik ni, selagi dia tak ni, kita cari untuk short. Tak ada apa-apa. Kecuali anda pergi kat time frame kecil lagi, anda buat yang kecil lagi. Itu je kepada time frame dia. 3 line untuk kata dia cross. So setakat ini kita buat 1, 2 dan kita baru saja ada 3. Ini mungkin 4 dan 1 lagi ke bawah. Boleh? Setakat ini kalau nak letak pun kita letak ni bawah ni. Ini baru 3. Kalau kita ada 5 sebelumnya, 5, ini 3, ini 3, sini pun kita jangka 5 kan. Kita baru saja ada 1, 2, 3, 4, tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi. Setakat ini kita tak dapat nak katakan ini complete. Tak dapat. Tak dapat. Ni masih sini. Tapi saya tak alih dia. Jadi invalidation line kita kat sini. Kalau dia break atas ni, break yang ini dah bertukar trend. Ini dah habis, kita kata habis, dan kita akan ambil lekuk dalam ni, katakan 5. Itu je. Simple kan? So, apa ni? DEX. DEX ni masih lagi dalam wave 4 dan kita menunggu kepada wave 5. Itu yang saya lukis. Ni. 4 dan kita tunggu 5. Sebab tu saya katakan dia 4 dan 1 lagi ke bawah. Sama je elliott wave ke 3 line ke, benda sama. Boleh? Itu je cara dia. Paling simple. Kalau anda kira yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak cukup lagi. 12 dan 1 lagi ke bawah. Barulah dia dapat nak complete ni. Sebabnya completion untuk ni adalah dalam berapa wave? 13. Ini je sebenarnya. 13, 17, 21. Kira lekuk. It is as easy as that. Benda senang, jangan susahkan. Itu elliott wave. Saya buat benda ni sebabnya masa saya mula-mula belajar elliott wave dulu, saya pun confused kat mana nak mengira dia kan. Kat mana, kenapa tak kat sini, kenapa tak kat sini. Saya guna 3 line tu. Itu cara dia. Sama kan? Dia sama. Dia itulah dia. Itulah dia. Sebab tu saya letakkan ni kat sini, 1 kat sini, bukan kat sini. Kan? Dia pakai 3 line tu je. Sebab tu kita jangkakan ada lagi ke bawah. Selagi dia tak buat benda lain, tak break ke atas, lagi tu kita katakan dia ke bawah. Itu je. Boleh? Main dengan dia benda ni anda kena buat dia dan bandingkan dengan lukisan saya. Anda akan nampak benda tu. Boleh? Okey. So DEX kita masih jangka ke bawah. Ini cuma berlaku kalau Nikkei buat wave 2. Buat wave 2. Okay. Buat wave 2. Ini sama macam Elliott. Tak, Elliott is Elliott. Tapi bila saya belajar Elliott dulu, saya pun sama confuse dia. Kenapa tak kat sini kan? Bila saya guna 3 line ni, baru saya nampak. Yeah. Basic dia, the idea behind dia, satu trend sebenarnya ada 3 wave. Ni basic idea dia. Satu trend, bukan 5, tunggu dulu. Satu trend adalah 3 wave. Jadi kita akan ada 1 line, 2 line, dan 3 line yang bawa kepada trend. Okey, cerita dia, kenapa kita ada 5 wave? Kenapa kita ada 5 wave?
Wave kelima tu, kalau anda nak faham kenapa saya 5 tu kena ada divergence, adalah disebabkan oleh momentum dalam wave 3 berlaku kegiatan mengambil untung dan kita ada residual. Disebabkan itu, bila saya membuat elliott wave, saya kena lihat berlaku divergence di dalam RSI yang bermula bergerak daripada sini. Dia akan buat pergerakan macam ni. Dia akan buat yang paling tinggi kat wave 3, 4 dan 5. Dan berlakunya divergence. Maksudnya wave 5 ni cuma momentum daripada wave 3. So basic konsep dia satu trend, 3 wave. 3 wave asal dia. Sebab itu saya tak gunakan yang tahun 30-an punya elliott wave, iaitu kepada penggunaan truncation. Truncation maksudnya wave 5 ni tak break ke atas, dia sampai had ni, kita katakan dia wave 5 juga. Saya tak gunakan kaedah tu. Kalau dia buat macam ni, saya akan tandakan dia sebagai benda lain, W, X dan Y. Saya nak tengok berlaku divergence. Masa RN Elliott buat elliott wave, dia tak ada RSI. Dia tak ada RSI. Kita zaman ni ada RSI. Jadi kita maju sikit lah. Benda dia berulang-ulang. 5 wave anda akan nampak dekat sini ada divergence. Mana RSI? Okey. Anda akan nampak di sini akan ada divergence. Ini akan ada divergence. 5 wave. Nampak? Tukar color lain. Sini ada divergence. Faham? Boleh? Wave 3 ni, kalau kita pergi time frame kecil, 3 ni, kita pergi ke time frame kecil. Sebab ini internal, itu mungkin 15 minit punya cycle. Kalau kita lihat, dia pun akan ada divergence. Dia pun akan ada divergence. Boleh, Berun? Dia kat sini pun wave mana? Yang ni, dia pun akan ada, dan kita pergi kecil-kecil, akan ada jumpa divergence. Boleh? Ni mungkin 5 minit. Tak tahu berapa minit. Dia akan 3 minit, kita tengok 3 minit. Dia akan ada divergence. Wave dalam ini, dia akan ada divergence. Setiap 5 wave akan berakhir dengan divergence. So kita tahu dalam wave 3 ni, 1, 2, 3, ada 5 wave lagi. Pecah. Boleh, Vera? Dalam ni akan ada, ni maksud saya, 2, 3, 4 dan 5. Dan di 5 ni kena ada divergence. Jika guna H4, tapi dekat H1 ada divergence, tu kira wave 3. Macam mana? Saya tak faham. Jika guna H4, tak. Elliott wave ni bukannya spesifik kepada time frame tau. Dia adalah multi time frame. Tak. Itu silap penggunaan dia. Kalau anda cuma, saya H4, saya tak tengok kat bawah. Tak. Itu silap. Itu bukannya cara anda menggunakan elliott wave. Elliott wave adalah multi time frame. Anda kena tengok daripada satu time frame besar, turun kepada time frame kecil. Sebesar mana? I would suggest you guys sebesar weekly. Sekecil mana? Paling kecil H1. Itu paling kecil. Tapi saya akan refer kepada M5, M15 untuk tengok kalau saya nak habiskan, contoh saya nak letakkan Nikkei ni habis wave 3 kat sini. Saya nak tengok between 3 dengan 5, kita tahu ini time frame kecil. Jadi kita tengok 3 dan 5 tu mungkin dekat 5 minit. Ada divergence tak? Baru saya dapat habiskan ini kalau dia ada divergence. 3 dan 5 ni kena ada divergence. Ini mungkin 1 minute or whatever. Boleh? Baru saya dapat habiskan dia. Ni ada divergence sini. Wave bukan 3 wave. Maksudnya bila dia, ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5.
Dari 2 kepada 3 kita tahu dia ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Pecah, pecah, pecah. Subwave, subwave, subwave. Itu maksudnya. Okay. Jangan saya trade dekat H4 bang, saya tak peduli apa, tak dapat. Itu bukannya cara menggunakan wave. Yang 3 wave tadi tak bergantung. Kalau dia zigzag, maksudnya 535 macam ni kalau kita katakan ini 535, 3 kepada 5 ni kena ada divergence. Asalkan 5 wave. Asalkan dia 5 wave. Ini adalah satu correction kan. Kalau kita sorry. Ni trend kejap. AUD US dollar. Tadi cerita apa? AUD US dollar kan. Kalau ini adalah flat, ini saya tandakan sebagai flat. C ni sebab asalkan 5 wave. Di sini kena ada divergence. Kita tengok waktu ni tak ada lagi. Sebab itu saya habiskan dia sebagai wave 3. Dia belum buat divergence. Kalau dia buat divergence, then barulah kita ada wave 5. Wave 5 cuma tiap kali ada wave 5 kena ada divergence. Itu je. Okey? Tiap kali 5 wave, tak kisah dia ni. Kalau 3 wave, tak ada divergence. Kalau 3 wave, contohnya dia C, kalau kita tengok dalam ni, ini ada C. C ada berapa wave? C ada 5 wave. Kalau kita pergi kat time frame 5 minit or 3 minit or whatever minute, anda tengok W tadi W kepada C. Mana dia belakang? Jauh ni. C ni, anda nampak tak? Dia ada divergence. Asalkan 5 wave, ini 5 wave, ini trend. Asalkan tu ada divergence. Boleh? Jadi saya bukannya letak je main sedap, dia letak C ke, letak Y ke, tak. Bila letak satu ni, dalam ni akan ada 5 wave. Kita pergi kat 1 minute, I'm sure kat sini ada ni. Ada divergence. Okay. Asalkan 5 wave. Boleh? Okey, balik kepada cerita kita tadi. So, kita dah masuk US session semasa and mana chat kita? And I'm looking at market now, baru memberikan perhatian kepada US election. We did see untuk saham semua bouncing lebih tinggi, US dollar a bit of kelemahan, but as we enter US session, I don't see this rally akan berterusan. Market akan mula memberi perhatian kepada cerita US election. There will be people going out from the market, and that is why I'm calling for a reset untuk dia jatuh balik. Okay? Sama. Tak kisahlah mana satu anda ambil, mana satu, semua. I'm looking at the same thing. Ini masih lagi wave 4 untuk untuk S&P 500. YM masih lagi wave keempat. Anda nampak ni macam jauh kan? Betul. But I'm looking at it sebagai satu flat. Ataupun ini W, X dan Y. Dia cuma simbol je. Ini cuma signboard. Saya boleh tukar dia pada ni. Tengok, kalau nak ikut hukum dia, saya tukar hukum dia macam ni. Lepas tu kita tukarkan ini sebagai W, X dan Y. Ini akan sama panjang. Kalau nak letak betul-betul okey, lebih ke sama lah. W, X dan Y. Dalam ni kalau nak pergi time frame kecil nak kira dia, ini adalah A, B dan C. Kalau nak betul-betul kira kecil ya. Divergence, perbezaan. Divergence tu bila price buat higher high, price makin naik, tapi indikator tak naik. Berbanding dengan belakang dia, contohnya macam ni berbanding dengan belakang dia, kita tengok satu ni. Okey. Satu ni 5 wave berbanding dengan belakang dia,
dia tidak membuat lower low. Okey, ini kalau kita pergi ke time frame kecil, there will be divergence. Ini tidak membuat lower low. 5 ni, tengok. 5 ni kat sini habis. Nampak tak indikator dia tak membuat lower low? Boleh coach? Kan? Kalau maksudnya indikator ni tak pergi ke sini. Indikator ni tak pergi bawah ini. Ini. Buat lower low. Indikator tak buat lower low. Something is tak kena kat situ. Tak ada momentum. Sebenarnya divergence tu basically melihat kepada perbezaan closing price dan juga kepada beza lah makin price tu buat high. Sebab tu kita nampak ni itu dia. Okay. So ini yang kita ada. I don't have anything for you guys. I'm still looking at dollar. Selagi USD JPY ni tak break ke bawah, I am still looking at masih lagi ada penurunan. I'm still looking at that. Ni mungkin satu yang lebih tinggi, 1, 2, 3, 4, 5 dan I'm looking at dia sebagai flat. Satu lagi leg ke atas, sini baru saja ada 1, 2. Ini adalah satu higher high. Jadi kita katakan ini wave 3. Ya. Kalau ini habis dan berlaku divergence, ini wave 4 dalam. Ya. Satu lagi bawah dan satu lagi ke atas, baru dia jatuh. Boleh? So kita masih ada correction dalam market, but still I don't see dollar lemah, not yet. Untuk few hours, yes, kita ada dollar kelemahan dollar, but I don't see habis. Masih ada lagi kekuatan dollar. I still see kekuatan dollar. Sebab count dia tak habis. Kalau anda buat 3 line tadi akan faham. Ini baru saja ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita tahu correction tak boleh 5. Kan? Kita tahu correction tak boleh 5. Ni tadi. Apa yang tadi? Apa instrumen tadi kita tunjukkan? AUD US dollar. Apa AUD US dollar? Time frame apa? Saya dah lupa dah. 4 hour, 1 hour. Ataupun apa instrumen kita tadi? Nikkei. YM. Apa yang tadi saya tunjukkan? ES. Saya pun lupa dah. Apa pun DEX. DEX. Okey. Kepada H1 kan. Jadi correction ni kalau kita katakan ini sebagai satu trend, dia kena 5, 9, 13. Kalau kita katakan macam mana kita tahu dia trend? Sure dia kalau dia buat higher high. Dia buat higher high ataupun lower low. Dan kita tahu dia trending. Okey, ataupun senang. Kita tengok dia punya pergerakan ni, oh ini trend. Macam ni. Ini macam ni, ini trend. Buat benda simple. Apa yang anda nampak kat mata anda? Ini trending, 5. Ini 5. Kita tengok ada tak divergence. Kalau ada divergence, dia habis wave 5. Simple as that. Okay. So a bit of dollar punya kekuatan, but I don't see this one sustain. I'm looking at flat movement and dia akan habiskan sebelum dia jatuh dalam 3 wave ke bawah. Untuk euro US dollar boleh trade tak? Ya, kalau anda untuk daily trade, untuk intraday. Tapi saya tak akan trade flat macam ni. Ini boleh sampai ke atas ni tau. Dia tak ada 1618. Kalau dia flat yang ini lebih kurang sama regular flat, dan saya trade. Ini kita tak tahu dia habis kat mana. Satu, saya tak dapat bagi level untuk anda buat intraday. GBP US dollar pun sama. Ini adalah flat. Ini expanded flat. Expanded flat, B bawah daripada A, sini ada 5 wave, berakhir dengan divergence, tapi tak tahu habis kat mana.
AUD USD semua chart saya letakkan tanda sama. AUD US dollar agak unik sikit ya. Sebabnya kalau anda tengok dekat H4 dia menghampiri satu resistance line. Saya cuma tengok resistance yang lebih daripada 2 bulan. Tapi yang ini internal dia agak menarik di mana dia menghampiri kepada resistance line. Kalau kita tengok dekat RSI dia pun, okay, dalam sini, okay, dia tengah nak test that resistance line. Sama cerita. Okay, setakat ini penurunan dia. Kalau kita katakan dia correction, nampak? Tengok kira dia. Ini baru 1, 2, 3. Betul? Kalau kita nak kira macam tu lah. Kalau kita boleh kira 5 sama je. 4, 5. Okey? 1, 2, 3. Kan? Kalau kita ada 5, yang ni dikira sebagai 1 tau. 6, 7, 8, 9, 10, 1 lagi baru dia dapat naik. Ingat, berapa wave kalau correction? 11. 3, 7, 11 tambah 4 tambah 4. Ini 5, ini 3, ini kena ada 5 wave. Setakat ini dia baru turun 1, 2, 3, 4 tengah naik. So 1 lagi baru dia dapat naik. 1 lagi. Tak cukup. Dia tak cukup. Boleh? Okey? Tak cukup. Dia ada low kat sini. Tak cukup. Ini adalah untuk AUD US dollar. Sebab tu saya masih tengok masih ada residual US dollar punya kekuatan. Yes, dia naik ke atas but it's looking for trend line tadi dan completing dia punya flat. Itu yang saya nampak sekarang untuk AUD US dollar. Okay, lain of course semua US dollar lemah, we are looking at 1 and 2. Oh, ini flat. 1, nampak? Ni 5 wave kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia jatuh. It's all the same. Sama semua. You can. Okay, benda sama. Saya akan letakkan ini sebagai flat. UCAT ni, it's a bit ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, then 1, 2, 3, 4, and 4 dan 5. Habis. The same thing. Unless mana-mana security ni break out. Cerita dia belum ada break out, belum ada lower low untuk UCAT. Belum ada euro US dollar ni belum ada higher high. Selagi dia tak break, itu pendapat saya. Berdasarkan struktur yang ada untuk dollar pair ni, dia tak break lagi menunjukkan dia dah reverse. Tak ada satu pun euro US dollar, GBP US dollar. Yang dekat sekali AUD. Kalau AUD ni break out ke atas, then barulah saya kata yang lain ni nampaknya dah reverse. Setakat ini tak ada NZD US dollar, U-Shef, UCAT, tak ada. Kalau mana-mana satu yang break out, then saya akan lihat balik dan sekiranya breakout tu datang dengan momentum, melakukan lower low dekat RSI, bukan menunjukkan ada momentum, then saya akan tukar kepada euro US dollar, NZD US dollar, GBP US dollar, biar market tunjukkan kepada kita. Kalau itu berlaku, then itu adalah habis US dollar. Saya akan tengok kepada UJ. Kalau UJ pun break out ke bawah, yen pair. Yen pair akan kuat. Yen pair akan kuat. Anda akan dapati kan, euro naik ke atas, euro US dollar, tetapi euro JPY sideways. Itu negatif US dollar dynamic.
Boleh? Setakat ini saya tak dapat katakan US dollar lemah sebab dia belum buat lower low. Itu je, UJ belum buat lower low. Euro USD belum buat higher high seperti sebut tadi. Jadi jangan sebab berapa candle ni kita di US dollar habis. Tak, bukan macam tu. Boleh? Setakat ini tak ada. Kalau AUD break, then saya tukar. UCAD break, then saya tukar. Setakat ini tak ada. Setakat ini tak ada. Boleh? Tu yang anda nampak. Saya memang letak alert ni. Then barulah saya tukar. Okey? Faham maksud saya? Jangan election ke apa ke sukati dia. Kita nak buat macam mana, nak tekan macam mana kan. Kita buat apa yang kita nampak. So kalau ini buat higher high, saya akan tunggu ini buat higher high 3 wave untuk long euro US dollar. Pada waktu ini saya tengah tunggu euro USD di bawah lagi untuk long dia. Di bawah ini. Di sini untuk long ni. Ni untuk swing Ni, ini adalah dia punya ni. 100%. Okey, dalam kawasan sini. Untuk long ni. Okey. Setakat ni tak ada. Saya tak dapat nak bagi sebabnya dia belum break out this level. Saya letakkan alert. Then barulah saya bagi dia punya level ni. Masa ni tak dapat. Biar dia buat correction ini tu. Kalau dia tak buat correction ini, saya tunggu dia break out ini. Maksudnya kita bukan break out ini, break out sini. Kalau dia naik ke atas ni, ini masih X. Ini baru saja saya tukar color je. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lepas tu jatuh balik. Kalau dia dah break ke sini, then kita akan katakan ini adalah wave 2. Okey, dan kita dah start ada 5 wave ke atas. Ini jadi 1, ini jadi 2 dan seterusnya. Kena break ini. Ini dah. Ingat 3 line tadi. Ini belum breakout line dia. Ini masih dalam sideway market. Satu tak ada apa-apa. Anda tengok pun ni, kalau saya buang ni kan. Anda tengok ni, ini market apa? Ada trend ke? Faham ada trend kan? Kalau kata trend dia ke atas. Betul? Tapi dalam ni ada trend ke? Mana ada kan? Ini baru 1, 2, 3. 3 tu korektif, boleh jatuh lagi. Dan dia turun ni 5 wave. Macam mana tu? Kan? Sebab tu saya tak dapat nak long ini. Okey? Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni tengah buat pembetulan. So kalau pembetulan kat sini, ada lagi ke bawah. Itu je. Unless market tunjuk cerita lain. Pada waktu ni, ni cerita dia. Ni cerita dia. Sebabnya dia punya penurunan ni baru saja 3 wave. Ataupun 5 wave. Memang dia kena buat 5 wave kat sini. Kalau dia buat 3 wave, mungkin dia ke atas. Habis. Tapi confirm dia bila dia break sini. Itu je. Okey, saya tak letakkan sebab sini tak ada divergence. Time frame kecil ada divergence. Dan nampak cuma 3 wave. Simple kan sebenarnya. Dia benda ulang-ulang. Dia simple je. Ulang-ulang saya punya cerita sama. Coach dah hafal lah. Zul akan cerita benda sama. So, malam ini apa yang kita expect? If you miss this rally dalam sesi Asia, you don't trade waktu US. Nah, don't. Ini pun kita dah kat ujung dia, 4 dan 5. Okay? Jangan cuba nak loss 10 pip. Apa pelik. Okay. GBP, everything is lining up. Tak ada. Of course, time frame kecil-kecil ni akan banyak cerita.
Time frame kecil-kecil ni akan banyak cerita. Tapi time frame besar kita nampak jelas apa yang sedang berlaku. You get everything. Kalau unless dia break, then baru kita ada cerita. Unless dia break. Pada waktu ni kita letakkan ini sebagai flat. 1, 2, 3 A, 1, 2, 3 B, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. UJ. Satu flat tak ni, mungkin dia buat this move. This move. Okay. Kalau ini berlaku, Euro USD naik sikit. Euro JPY. Baru 1, 2, 3, 4, one more high. GBP JPY. Sama. 1, 2, 3, 4, one more high. AUD JPY. 1, 2, 3, 4, one more high. Kalau dia break, kalau AJ ni break, AU mungkin break level yang kita lihat tadi. Then barulah kita lihat kepada structure dia balik. Setakat ini cerita dia berdasarkan apa yang kita nampak. Trend apa yang kita nampak? This is pure price action. Sama juga CAD JPY, one more high. Minyak saya tukar dia punya count. Instead of saya letakkan ini sebagai wave keempat, minyak I'm looking at completion untuk 5 wave ke atas. 5 wave ke atas ni dah complete and kita sebenarnya nampak dia punya structure ni tak dapat wave 4, jauh sangat. Okey, maksudnya kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni rupa dia kalau anda nak tengok. 5. Okey, lepas tu kita ada 1, 2, 3. Kita jangkakan 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi sebelum dia naik ke atas. Ni. Okey, ni. Okey, jadi maksudnya kita jangkakan satu yang sebelah sini akan buat 7 wave. Yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Yang naik ni connector dikira sebagai satu je. 4, 5, 6, 7 ke bawah. Basically kalau kita katakan macam ni, kita menjangka US dollar kuat. Minyak ni dengan US dollar. Maksudnya kalau macam tu, untuk copper pun kita akan lukis yang sama. Kita jangka ada kekuatan US dollar. Ini lebih lagi sebabnya ini daily chart. Okay. Sebabnya kita ada kat sini 5 wave. 3 wave ke atas, then waktu ini US dollar kuat. Dan sama juga dengan gold. Semua chart saya nampak tak? Dia semua cerita sama. Kita masih ada a bit of US dollar. Ini wave 3. Kalau kita tengok RSI tertinggi. Ini wave 3. Dan kita tunggu 4 dan 5. Dan bila US dollar sampai kawasan support, itu berlaku. Ke bawah. Okay. Sama dengan silver, the same thing. Semua, everything. Anda nampak GBP AUD. GBP AUD adalah basically US dollar. GBP AUD. Kita jangkakan ada movement ke bawah sebelum dia naik balik. Movement ke bawah sebelum dia naik balik. So, kita menjangkakan US dollar sampai area support. Okay, GBP NZD sama. 1 dan 2 kat sini. Ini adalah 5 wave. Ini adalah flat. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Kita jangkakan akan ada 5 wave. Sebelum dia naik balik. So, kita menjangkakan ada sokongan kepada US dollar. Boleh? Euro GBP. Kalau itu berlaku, Euro GBP masih ke bawah. Euro GBP, kalau kita jangkakan ada kekuatan US dollar, ini masih ke bawah. Euro AUD. Support, bila US dollar melemah, sampai support, US dollar start kuat, Euro AUD ke atas. Waktu tu saham jatuh. Saham buat wave 2. Ni akan buat wave 2. Semua, chart saya satu cerita.
Kalau ada cerita lain, then saya akan tukar semua chart saya. Nampak? The team now, we are waiting untuk US dollar punya support. Semua chart saya sama cerita. It's one market. Waktu US dollar punya tu, waktu tu kita akan ada pullback dekat saham. Unless UJ jatuh, then US dollar sideways, saham akan berderai ke bawah. Kita akan ada JPY pair pecut ke bawah. Unless UJ. Saya tak nampak US dollar lemah sebab UJ tak break. Itu je. Setakat ini yang lain-lain belum ada lagi yang buat higher high. Unless AUD, US dollar break higher high, UCAD buat lower low, then saya akan tukar view saya. Pada waktu ni tak ada. Tak ada bukti lagi. Faham? Macam mana kita gunakan chart ni untuk buat fundamental? Tak kisahlah apa. Ini fundamental kepada price action, kepada structure. Dia semua berkait-kait. Sebab chart saya sekarang sedang menceritakan kita expect US dollar untuk capai satu support. Itu je. US dollar index ni untuk sampai satu area support dan sebelum dia bergerak ke atas. Cerita yang sama. Everything satu cerita. Semua chart saya menceritakan benda sama. Tengok dekat H4 yang dekat Outlook tu. Daily dengan weekly saya cuma update pada hari Ahad. Ada sebarang soalan? So untuk US election, tengok apa yang dekat chart. I'm expecting there will be more volatility dan sekiranya risk pasaran meningkat that can support both US dollar, dia akan boleh menyokong kepada JPY. We do see rally a bit pada sekarang. Saham naik, US dollar jatuh, yen jatuh, maksudnya pair US dollar, euro USD naik, yen pair pun naik, but sekiranya saham mencapai kawasan resisten, then pada waktu tu ini berlaku. Sekarang ni belum lagi. Sekarang ni you stand on the side. Tak ada soalan? Are you guys sure? Clear? Pening kepala? 3 line tadi best kan, Ruslan? Ruslan, 3 line tadi. Kan? Pakai-pakai dia, tengok macam mana nak pakai dia. Main-main dengan dia. Itu tempatnya kita nak letak wave. Lepas tu letaklah nombor. Ingat yang ni je. Ingat benda ni tadi. Ingat apa benda ni tadi. Bila kita ada trending 5, 9, jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17, 21. Kalau kita tengah katalah anda nak long kan, anda nak long. Anda tak dapat long bila dia cuma 1, 2, 3, 3. Ni 3. Tak ada running position. Kalau saham tu ada. Tapi itu adalah untuk 3 tahun. Saya tak ada running position. Tak ada no running position. So market everything. Kalau anda ada simpan silver saya dah bagi tahu itu kan. Siapa yang ada silver itu, anda hold dia. Kenapa? Tengok silver ni. Kenapa saya katakan silver tu anda boleh hold? This one. Silver, dia dah, kalau kita buat 3 line. Ini 1. Ini dekat H4, tak kisahlah. Paling nampak dia sinilah, senang. Sama je, 1, 2, 3, tak kisah. Okay. Lepas tu satu lagi line. Dalam ni paling tinggi. Okay. Lepas tu dia break kan. Kita alih. Tengok ini dah ada 1, 2 dan dia break ke bawah. Nampak? Jadi kita dah ada 3. 3 ni apa? 3 ni correction kan?
Selagi dia tak break bawah ni, dia tak perlu pun break. Dia boleh pecut daripada sini. Ini 3 dah. Ingat correction tadi berapa? Sebelah ni 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni kita dah ada 3 complete. Dia tak perlu buat 6, 7. Tak perlu. Dia tak perlu buat 7. Ini kalau dia buat 7, dia macam ni count dia. Ini. Okay. 1, 2, 3, 4. Dan kita turunkan. Kita ambil yang kiri sekali kepada sini. Kita tak dapat sebab dia tak buat break. Dia tak break lagi. Okay. Dan dia akan kena buat break out ke bawah. Okay. Kalau dia break out ke bawah dalam 1 saja, boleh tak kita masuk? Tak boleh kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Anda kena tunggu 6, 7. Barulah anda long. Faham? Correction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru anda long. Boleh? Itu je. Sekarang ni dia tak ada. Dia mungkin pergi daripada semasa. Kalau ini pergi, dolar hancur. UJ akan jatuh. Saham akan ke bawah. Yen akan kuat. Silver akan kuat. Copper akan naik. Copper naik. Pelik tu. Saham turun, copper naik. Ni sebabnya dolar yang lemah. UJ yang lemah. Anda akan nampak gold akan naik. So, gold pun benda sama. Kalau cuma guna 3 line, anda boleh gunakan kaedah ini. Okay? Benda sama. Kita ada 1. Kita ada 2. Dan benda sama. 1, 2, baru break. Jadi setakat ini, dia tak perlu pun nak buat ke bawah lagi. Dia mungkin pecut daripada sini. 1, 2, 3. Dah cukup dah. Dia boleh naik. Kalau dia jatuh, then anda akan tunggu. Kalau dia jatuh, katalah dia jatuh bawah macam ni. Okay, anda akan ambil yang kiri sekali ni, naik ke sini. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh long? Belum. Anda tunggu ke 7. Tunggu yang ke 7. 6, 7. Baru anda long. Kenapa 7? Kenapa 7? Tahu kenapa 7? Correction 3, 7, 11. Itu sebabnya. Itu je. Faham dah? Tak payah Elliott Wave. Anda kira pakai 3 line ni je. 3, 7, 11. 5, 9. Kalau tak berhenti kira, payah tu. Dia mengira tu je. Pakai 3 line, kira dia berapa banyak. Itu je. Jadi kita ada, mana pergi cat kita? Okey. 1, 2, 3, low, 4, 5, 6, 7. Baru anda boleh long. Belum dapat long dekat sini. Kalau dia terus naik, tak apa. Anda tunggu dia break ke sini dulu. Anda tunggu break 3 line. Sebab dia kena break 3 line, baru trend dia bertukar. Barulah kita boleh long. Kalau dia tak bawah, anda cuma trade bila sampai 3, 7, 11. Kalau anda tengah running position, tengah long, kalau dia wave ke 5, anda tak masuk dah. Tunggu dia turun dulu. Tu je sebenarnya. Kalau dia naik kan, naik macam ni. Kalau dah sampai 5, anda tak masuk dulu. Itu je cara dia. Lagi simple kan? Ni sebenarnya. Yang ini saya gunakan dalam chart saya. Apa ni? Gold. Tengok. Gold saya. Ni time frame berapa? 4 hour. Gold. Mana gold? Ni yang saya gunakan dalam chart saya. H4. Okey. 1, 2,
sini dah komplit dah sebenarnya. Waalaikumsalam. Sini dah komplit dah sebenarnya. Dia tak perlu pun buat ke bawah ni. Kalau dia tembus terus ke atas, that's it. Okay? Faham? Dia higher high, lower low, higher high, lower low je. Kira lekuk dia, tarik line-line tu, itu je. Dia tak payah. Tak payah semua ni. Tak payah semua ni. Tak perlu. Tak penting pun. Rosli. Waalaikumsalam. Boleh? Ustaz, main-main dengan dia, buat dia. Dia benda ni anda kena buat. Anda kena buat. Baru dah nampak. Alang dah memang pakai. Fun. Ni lagi simple. Lepas tu kalau nak tandakan dia, boleh. Anda letakkan. Ini correction. Correction kita tak dapat tandakan guna nombor. Kita akan tandakan A, B dan C. Kalau dia nampak macam trending A. Lepas tu 3 wave B. Lepas tu kita jangkakan sini ada 5 wave. Setakat ini baru 1. Whatever lah nombor dia. Ini mungkin 1, 2, 3, 4. Dan 1 lagi 5. Whatever. Okay? Okay, kita break dahulu sekejap. Kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sekejap.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey, saya baru je terima satu email bahawa mungkin anda ada dengar kan, initial public offering yang terbesar iaitu N Group di bawah Jack Ma dan shareholder lain tak jadi. Sepatutnya pada hari Khamis, dan itu menyokong kepada Hang Seng, dan kita nampak pergerakan saya tak tahu kenapa yang ni. Okey. Kita nampak untuk pergerakan Hang Seng, apa kena-mengena Hang Seng? Yes. Dia semua satu market. We might see this move lower. Kita mungkin akan nampak kejatuhan dekat Hang Seng. Okey. Tengok besok apa yang jadi. Setakat ini dia dah buat 5 wave dekat sini. This side dia dah buat 5 wave. 1, 2, 3, 4 and 5. Dan diikuti oleh korektif dalam 1, 2 dan 3. Masalahnya dia naik cuma 3 wave. 1, 2 dan 3. Mungkin ni 3, whatever. Okay. Dan we might see this fall. Perhatikan, sekiranya yang penting anda nak tengok dia break ini. Dia break this level. Kalau Hang Seng buat lower low baru, ini adalah lower low pada March. Faham kenapa saya tengok yang ni? Ini March low. Perhatikan benda lain. Ini mungkin ada impact kepada global market. Ini punya low kan adalah sama dengan S&P 500 futures punya low. Boleh? Kalau ini jatuh seperti Hang Seng ni, jatuh lebih banyak lagi, apa kesan dia kepada yen pair? Nah, nampak movement dia sama dan kenaikan dia daripada start March, sekitar March, ni lambat sikit naik. Okey. Ni adalah sama. Sekiranya ini membuat correction lagi, ini akan buat correction lagi. Faham? Okay, we might see extended dekat pasaran dekat yen pair. Setakat ini yang membantu kepada kecairan, kepada aktiviti dalam pasaran dekat Hong Kong contohnya adalah yang N Group tu inilah IPO terbesar rekod So jaga-jaga sikit dengan cerita election, N Group, COVID-19 punya cases. So jaga-jaga sikit. I'm not saying dia ni setakat ini belum, but more and more likely kita nak tengok Hang Seng besok. Sekiranya Hang Seng starting and break this level, expect saham-saham lain akan buat deeper correction, yen pair akan jatuh banyak. Perhatikan kepada UJ besok. Perhatikan yang paling utama anda tengok kepada UJ. Kalau UJ break that support yang kita ceritakan sebelum ni, if UJ break that support, break this support, that's it. Dolar lemah, yen pair kuat, semua yen pair akan jatuh. Itu bermakna saham akan buat yang lebih deep. Okay? Selain cerita election, ada cerita lain. Bukannya cerita Trump je. Kalau election, dia orang kira lama, mengambil masa lama. Kita ada statement yang tak sedap didengar daripada mana-mana pihak, Trump ke ataupun Biden ke. Market suka news yang tak cantik. Structure pada waktu ni sedang more and more is looking towards that. Dan seperti yang kita tandakan sebelum ni, if that happen, then kita mungkin akan tengok sama ada yang hijau ni ataupun if teruk sangat, then that will be yang merah. Saya tak dapat nak tolak kemungkinan untuk merah ni berlaku. Tapi disebabkan oleh pergerakan dekat pasaran saham, the thing is, kalau anda tengok dekat Apple,
dia break this trend line tau. Dia break this trend line. Higher high kat sini, jadi kita kena ambil yang tahu tak macam mana kita nak tarik trend line. Saya dapati ramai masih tak tahu macam mana nak tarik trend line. Cari higher high, dia semua kepada structure tau. Higher high ni kan. Saya tak ambil yang ni. Tahu tak kenapa saya tak ambil yang ni? Faham kenapa saya tak ambil tu? Saya ambil yang ini. Yang ini. Sebab higher high berlaku kat sini. Jadi lepas higher high tu semua correction. Okey, ni bukannya untuk tengok level. Ini nak tengok adakah kita dalam fasa retracement. Okey. Nak tengok dia reverse, anda kena tengok dia break satu. Ini nak gabungkan dengan Fibo. Satu, dua, dia break bawah 1618 macam ni. Dia break 1618. So kalau dia break 1618, ini adalah wave 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau kita ambil equal leg dia, ini akan lebih bawah lagi. Ini akan lebih bawah lagi. Dan 3 ke bawah lagi. Macam ni. Okay. Saya tak nampaklah Apple bawah sampai $20. I don't see that lah. Nampak? Kenapa dia tak logik untuk sampai kat situ? Masuk benda logik lah kan. Apple punya saham $20. Come on. Ini salah satu syarikat terbesar dunia kan. Okay. So that's why saya cuma melihat correction ini. Benda logik lah kan. Jangan suka sangat tarik-tarik Fibo, main tak nampak apa cerita dekat dunia. Saya cuma tengok dia buat this correction. Faham? Jadi $90 is still logic untuk Apple punya saham. Boleh? Okay. Kita dah melakukan correction. Macam mana kita tarik ini? Higher high kat atas tu, dan setakat ini price ni break. Okay. So correction setakat ini menunjukkan sama ada 3 ataupun 5, tak kisah. Ambil 100% kat kawasan ni. So saham, kalau Apple betul buat benda ni, then kita akan ada ES yang 30% dia dibentuk. Bukan Apple saja. Seperti kita ceritakan sebelum ni, ini bukan Apple saja. Anda nampak yang sama Microsoft. Boleh? Ada nampak yang sama Amazon. Everything. Higher high, so kita ambil dalam punya trend line. Okay. So ni tak ada higher high, kita boleh ambil dia punya Fibonacci. Kawasan sini. Okay, sama. Ini nah. Ini adalah ES tadi. ES bawah. Ni ES. ES. Nampak tak? Sama. Boleh? It's the same. Ini kurang sikit jumlah candle dia. Ini banyak sikit sebab ini adalah buka cuma waktu US. Ini futures. Kalau kita tengok SPX mungkin sama dengan dia. SPX. Okay. Nampak? Kalau ikut structure dia dalam wave 2, mungkin. Setakat ini saya tak letakkan lagi. Tapi ada kemungkinan. Minyak menunjukkan benda tu, FTSE menunjukkan benda tu. Untuk Apple. Untuk Apple, saya belum letakkan. Untuk Apple, saya tak ingat saya dah ni. Saya masih letakkan dia macam ni. Unless dia break ini tak dapat jadi wave 4. Nampak tak wave 4 dia lain macam kan? Jadi kita mungkin dah habis 3, 4, 5 dan ini 1 dan kita sedang melakukan correction yang lagi besar dalam wave 2. Kita mungkin dah start wave 2 kat sini.
Okay, nampak tak dia lain macam. Kalau dia buat double correction, ini bukan wave 4. Sebabnya dia lain sangat banding dengan struktur belakang. Jadi ini saya akan tukar wave 1 dan ini 2. Letak dia naik, dia pelik sangat rupa chart. Saya buat banyak chart. Banyak chart. Ni 5 wave. Jadi setakat ini tak selagi UJ, kalau UJ tadi break ke bawah, ini akan break ke bawah. Ini jadi wave 2. Kalau ini break ke bawah, saham akan jatuh ke bawah. Sama. Buat ke bawah. Buat ke bawah lagi. Double correction. A, B dan C naik ke atas, lepas tu jatuh, saya akan letakkan W, X dan Y. W, X dan Y. Faham? Ini jadi X. Dan kita sedang memulakan Y. Kalau Apple jatuh bawah tu, semua sama. Semua sama. Everything sama. Kalau ini jatuh ke bawah, Yen pair jatuh ke bawah. EJ jatuh ke bawah, GJ jatuh banyak lagi ke bawah. AJ, CAT, everything. Dan minyak akan buat lebih ke bawah lagi. Minyak dah tunjuk view itu tau. Minyak menunjukkan cerita tu tau. Tapi saya tak tukar yang lain lagi selagi UJ masih bertahan. Sebab minyak mungkin ada cerita di sini. Minyak lebih ada cerita US dollar. Minyak lebih cerita US dollar. Komoditi lebih cerita US dollar. Ini lebih cerita US dollar pada waktu ni. Okey? Ada soalan? Anything? Nothing. Kalau nak trade waktu ni, everything tak ada set up untuk sistem saya. Tak ada. Let's see apa yang market buat selepas counting besok. If dia break higher high, kita tunggu 3 wave. Kalau dia masih ke bawah, kita tunggu dia punya kawasan support. Itu je. Euro US dollar untuk long, bawah lagi. Okay? If tak ada soalan, then kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Sekejap Screen saya tiba-tiba dia buat hal pula. Okey. Perawalan dan pengurusan dalam trading. Badul, Waalaikumsalam. Summary US election. Hari ni orang US mengundi. Esok dia kira undi. Itu je. So, trade apa yang anda nampak dekat chart? That's it. Saya tak ada nak summary sebab kalau nak ikut summary yang bagus dan terkini, tengok Bloomberg. Boleh, Pat? Tak ada tukar cerita daripada yang sebelum selagi Yen UJ tak break ke bawah. Dolar tengah melemah tapi menghampiri area support. Itu je. Trade apa anda nampak? Jangan trade, oh Biden menang, oh Trump menang. Jangan kan. Dia naik tekan dia turun. Jangan. If your teknik memberikan buy. Okey. Inilah kena dengan topik kita. Kita sebagai trading ni benda luar tabi'i tau. Saya gunakan bahasa tinggi sikit. Trading ni benda yang bukan dalam tabi'i kita. Sebab apa? Sebab kita tak suka rugi, betul tak? Siapa suka rugi sih? Mana ada orang suka rugi kan? Okey? Masalahnya, bila kita cut loss, kita hilang duit, betul tak? Kita long kan, price jatuh. Kita long kat sini. Kan? Price jatuh. Anda float. Kan? Lepas tu stop loss sini. Bila dia dekat, kalau anda duk perhatikan chart, dia tak ada sayang nak kata, ni cerita dia. Ni sebab dia bukan benda yang tak ada siapa yang suka rugi, tak ada siapa yang suka hilang duit. Siapa suka? Pelik kan? The thing is, this is reality of trading. Ini dipanggil fear of loss. Memang kalau anda manusia normal, anda akan tak nak benda ni. Anda tak nak benda ni. Ini nombor 1. Nombor 2 adalah benda ni.
Dalam diri kita kan, dalam trading ada dua benda ni. Fear of success. Bila dia trade, kan, dia masuk, okay, dah long, cantik, 1 pip, wah, kan. Bila bergerak TP atas ni, dia bergerak macam ni. Apa anda buat waktu tu? Apa yang anda buat? Tengah siang ikan, elok tadi kat dapur kan. Lepas tu keluar notification. Dia break ini kan. Lepas tu apa anda buat? Dah, ikan ke mana, kita ke mana. Kan? Kita pun start tengok chart. Betul? Ni antara dua ni, satu atau dua, mana lagi sakit? Mana lagi sakit? Satu atau dua? Ni kalau nak kena SL. Ini pula dia nak kena TP, lepas tu dia reverse. Mana yang lagi sakit? Nombor satu? Okey. Trade lama sikit Azina. Dia nak dah faham. Nombor dua tu lagi sakit. Sebabnya kita hilang dua. Kalau dia kena stop loss, kalau ini kena stop loss, kita hilang potential income, potential income dan equity. Dia dua sakit dia. Dua sakit dia. Ini sakit satu je. Kita tak ada potential income, memang rugi. Dia sakit ni lagi sakit kalau nak tahu. Ini yang lagi pedih. Lagi pedih kan kalau dia pergi macam ni. Dia pergi kan. Ni TP kita kan. BE tak letak. Letaklah BE, letak BE kan. Lepas tu kan phone berbunyi. Kita tadi tengah check, lepas tu phone bunyi kan. Dalam kita angkat phone tu kan, apa cerita keluar kan, dia hit buat macam ni. Siapa salah sekarang ni? Siapa salah? Kalau itu dia, orang yang call kita salah. Orang call kan, call dia balik. Kau ni kau tahu tak apa jadi? Aku dah untung berapa ribu lah tadi. Ini lagi sakit yang nombor dua ni. Kan? Dah nak kena TP cantik je kan. Kita baru saja buka macam, nak kena dah kan. Seronok ni. Kan? Call, phone bunyi. Lepas tu tengok, ya. Kita dah, esok jumpa, aku belanja kau makan. Tunggu aku withdraw dulu kan. Tadi tengah profit. Buka balik, tengok, dah hilang lah. Siapa ada pengalaman? Badrul, pernah kena ke? Itu boleh menyebabkan anda delete MT4. Dia trading is not about one position. It's nothing. It's just satu. Tenang. Siapa salah? Orang call ataupun Trump salah. Apalah Trump pergi tweet. News salah kan. Tak ada. Anda tak dapat nak trade ini. Tak tahu. Kita tak tahu. Next candle kan. Dia nak buat apa. You don't actually know. Because if naik dan turun, next candle, this is 50-50 kan. Bila next candle lagi, what is the percentage? It's no longer 50-50. yang sebelah sini, it might go lower 25%. As you go to another candle, the probability untuk kita nak baca dia 12.5% daripada asal tadi. Sabar Rina. Okay, that's the thing. Dalam trading, it's all about that probability. It's all about that probability. The only thing yang anda boleh depend dalam trading adalah buat benda sama. Maknanya, yang pertama, you follow the SOP. Dalam SOP anda mengenal pasti nombor satu trend. Dia tak ada cerita apa yang anda tahu, election ke apa. Saya tak peduli. Kalau tanya saya tak peduli. Saya nak nampak dia dekat chart. Kau buktikan kepada aku. Itu je. Kan? Kalau ada orang datang kepada anda kan, dia bawa batu. Anda memang tengok ni batu kerikil. Yang bawa batu tadi kan, dia mati-mati sebut. Ini batu. Batu apa? Apa dah? Steroid. Dia cakap bukan batu, apa? Asteroid. Steroid tu lain. Asteroid.
Asteroid. Macam mana nak sebut? Ni jumpa aku pergi bulan itu. Dia pergi bulan, dia jumpa batu. Dia jual kat kita. Kita pun tak. Kita nak dia bukti kan. Mesti ada benda dia kan. Cerita dia dalam trade sama lah. Dalam trading. Anda ikut, mesti ada cara dia. The SOP yang anda gunakan untuk trend kan. Entry point. Lepas tu untuk initial stop. Dan initial profit ataupun SL dan TP. Ini kena ada. Anda trade tanpa SL, tanpa TP. Lepas tu tanya kan, macam mana nak konsisten? Saya jeling, saya takkan layan. Buang masa saya, buang masa anda. Itu saya dapat sebut yang tu. Sebabnya anda akan trade dengan emosi. Kita kalau dia sampai 200% margin, kita cut nanti. Dia akan duk tengok chart. Nak kata gambling, dia sebab dia ada teknik dia. 200% dia kata. Dia akan cut. Percayalah, bila price nak sampai 205, dia naik kan. Dia naik, tiba-tiba dia naik. Dia naik 2,000%. 2,000% balik equity kita. Margin kita positif balik. Cantik balik. Wah, lepas tu turun balik kan. Anda tak akan cut. Percayalah anda takkan cut. So, anda dah nampak duit dia. Oh, ni cantik ni. Lepas tu dia turun balik, entah apa news jadi kan. Percayalah anda takkan cut. Anda dah nampak, ni naik sebenarnya ni. Anda akan cuba mencari alasan supaya dia naik. Sampailah equity anda hilang. Pernah kena tak benda tu? Dia tak ada. Anda buat benda sama je dalam trading. Tak ada benda yang pandai. Don't. Anda buat benda sama. Bila anda letak entry, tujuan ada benda ini adalah untuk anda nak buat position sizing. Jangan dengar orang yang kata kalau depo 1,000, letak 0.1 lot, micro, insyaAllah tak MC. Lepas tu layer. Tak MC apa bendanya. Position sizing. Berapa dolar yang anda nak tradekan kalau kena stop loss ni? Tanya diri anda, signifikan ke tidak? 10 dolar? Tina, 10 dolar banyak tak? Kalau kena stop loss, terasa tak 10 dolar? $20? Jadi anda tanya diri anda, berapa banyak dia? Kadang-kadang soalan ni, dia bergantung kepada berapa hari bulan. Kalau tengah-tengah bulan, $10 banyak. Kalau awal bulan baru terima gaji kan, $10. Nampak? Benda-benda macam ni yang anda kena buat sama, yang anda kena cari that apa, untuk nak ada benda tu, do this. Sebab itu saya duk ulang. Buat anda punya belanjawan. Income and expenses. Tolong buat benda ni. Baru anda tahu modal duit apa anda pergi trade tu. Duit simpan ke, duit lebih ke. Jadi baru kita tahu. Dan kita akan buat benda sama. Buat dia untuk setahun. Anda bukannya nak bekerja jadi trader. Anda nak berniaga. Buat dia annual. Spelling dia annual. Annual. Setahun. Berapa sebenarnya income yang anda ada? Termasuk pasif. Duit ASB lah, duit mutual fund lah, duit apa jugalah yang anda laburkan tu, saya tak tahu. Whatever. Lepas tu, apa expenses anda yang tetap bulan-bulan, yang hari raya, apa semua. Buat dia. Berapa sebenarnya? Dan dari situ anda tahu berapa sebenarnya yang duit anda ada yang lebih. Berapa sebenarnya anda punya retain income? Berapa sebenarnya? Untuk setahun. Jangan buat yang mengarut, bulan ni aku ada $50, aku depo $50. Itu orang suka-suka lah. Lepas tu dia nak tanya macam mana nak konsisten. Saya jawab betul, itu tak mungkin. Anda akan bulan ni banyak, bulan depan hilang, bulan satu lagi banyak, untung mengatasi rugi kononnya. Dia tak ada beza pun. Anda untung pun tak guna. Kenapa?
Dia tak jadi reta. Faham tak jadi reta? Dalam penat-penat trade kan $50 jadi $1,000. Bila dapat withdraw 1,000 tu, tanya diri anda, mana pergi duit tu? Dia tak ada perancangan. Dia pergi habiskan, tak ada. Dia sebab duit dia tekan-tekan, oh jadi duit. Jadi master kan. Dia tak ada apa-apa. Itu majority yang buat masalahnya. Ya. Kita melihat dia sebagai all this sebagai short term, sebagai duit lebih kan. Tanya diri anda, berbaloi ke anda habiskan masa dengan webinar Zul 2 jam, satu hari 4 jam, Helmi 1 jam, 5 jam, menghadap cat lagi 3 jam, 5 campur 3, 8 jam yang anda luangkan masa untuk trading. Lepas tu kan, bila jadi duit, anda habiskan dia hari tu juga. Tak ada apa-apa. Dan anda akan dapati bila anda buat dia punya semua yang anda dah keluarkan, berapa yang anda dah dapat, lepas tu kira gaji anda untuk masa 8 jam yang anda letakkan, sampai tak RM5? Soalan saya, sampai tak RM5? Ataupun negatif? Fikirkan benda-benda ni. Lepas tu bila jadi duit, tuk, hilang. Tak ada apa-apa. Senang. Sayang tu. Dia bila kita tak ada objektif, tak ada apa-apa. Untuk anda nak ikut semua ni tadi, cerita dia, ramai trader dah ada benda ni, betul? Ramai anda dah ada benda ni kan? Bukannya tak ada, teknik dah ada. Kalau anda dah ada teknik, tak payah ambil teknik saya. Tak payah. Anda pakai teknik anda yang anda faham. Tuliskan dia. Macam mana anda masuk, macam mana anda keluar, buat benda sama. Faham? Tuliskan dia. Okey? Lepas ni bila anda trade, bila anda kena stop loss, screenshot. Bila anda kena TP, screenshot. Okey? Yang TP tadi, anda study dia betul-betul. Bukan yang loss. Yang TP itu anda pergi study dia. Macam tiap kali market macam ni aku untung lah. Kenapa? Bila loss dia pergi study. Buat apa study loss? Study yang untung. Saya nampak ramai lepas tu dia pergi tukar teknik. Sebab tu, kalau nak tahu kenapa anda tukar teknik, anda duk study loss kenapa. Study yang anda win tu. Jadi anda akan nampak, oh yang ini tiap kali kan, aku tak pernah loss. Probability dia tinggi. Kalau berlaku macam ni, ini aku nak trade. Faham? Ya? Anda kena positif tau. Benda ni anda kena positif. Janganlah trading tu anda duk nganga, tengok dah negatif lah. Lepas tu dah tukar teknik. Bayangkan betapa banyak negatif yang anda accumulate sekarang ni. Faham? Tengok yang anda TP. Kenapa dia TP? Apa bentuk pergerakan dia? Study yang profit. Yang loss lah. Nak buat macam mana? Tak ada teknik 100%. Siapa-siapa yang claim 100% tu, dia tak payah cari anda. Dia tengah beli batu asteroid tadi. Dia tengah beli batu asteroid, dia tengah pergi bulan kan. Itu je cerita dia. Tak ada 100%, tak ada holy grail, tak wujud. Anda ceritalah apa pun. Minyak wangi holy grail ada. Serius, nama minyak wangi tu holy grail. Dua version. Tak apa. Okey. Untuk anda nak ikut benda ni, anda kena buat benda ni dulu. Apa kena mengena ni? Untuk anda nak terima ada loss, anda kena tahu berapa anda sanggup loss. Sebab teknik sistem dagangan bukan hanya kepada SOP untuk keluar masuk market. Bukan. Bahagian kedua kepada SOP anda adalah position sizing model, iaitu berapa banyak nak trade satu position. Dan anda tak dapat letakkan jumlah yang anda tak sanggup nak hilang. Maaf. Anda tak dapat nak letakkan berapa jumlah yang anda sanggup ni. Yang ni anda kena determinekan berapa sebenarnya dengan macam mana kita nak buat benda tu. Ni.
buat bajet anda, berapa return income anda. Jadi katalah anda ada jumlah yang anda sanggup untuk trade. Sebab trade ni, the moment anda kata, saya nak letakkan untuk trading, anda anggap duit tu dah hilang. Anda anggap duit tu dah hilang. Sama juga melabur, iaitu duit disposable, duit yang tak ada pun tak apa. Thank you. Dia tak ada, saya tak ada keluar rumah minum. Dalam akun ni, tersedak. Rosdi kot. Sol ni duk mengata aku. Sabar Rosdi. Okey. Okey, cerita dia macam ni. Determine berapa banyak. How much. Anda kena buat ini. Seriously, anda kena buat ini. Kalau anda nak keluar daripada cerita yang duk loss, lepas tu satu entry kan, duk jeling, kena stop loss sakit. Dia tak ada. Cerita dia, anda kena buat ini. Seriously. Bila anda dah ada berapa sebenarnya, anda tanya diri anda. Okey? Daripada duit ni, benar-benarnya, berapa aku sanggup loss? Berapa anda sanggup loss? You have to work on that. Katalah anda ada $1,000 setahun. Katalah contoh. $1,000 setahun. Anda tanya dulu, berapa dia punya risk of ruin? Berapa sebenarnya risk of ruin? Ini bukannya risk reward, risk of ruin. Berapa yang anda kata 1,000 ni dah start rugi? Sebab makna duit ni kita tak tahu. Anda kena tanya diri anda sendiri. 500 ke? 300 ke? So kalau ini betul duit lebih, anda boleh ambil risiko besar. Dia tak ada high risk, high return. Dia ada the right risk for the right return punya objektif. Faham? Siapa-siapa yang dengar yang sebut high risk, high reward, high risk, high return, itu dia orang tu tak ada perancangan kewangan. Dia tak ada. Tak ada. Dia tak faham maksud risk tu. So risiko tu bergantung kepada the eye of the beholder, kepada anda. You need to work on that. Boleh Robert? Dia nak pergi bulan, beli batu asteroid. Anda determine kan? Okay. Katalah you know that you have 1,000 and you can take $500 contohnya sebagai risk anda, $500. Okay. Determinekan benda ni dulu. Ini adalah risk aku. Nombor 2, $1,000. Berapa nak buat setahun? Work on this. Katalah anda kata target anda adalah sebanyak 30%. Jangan 300 je bang. Itu industri standard 30%, tinggi you. Sabar dulu. Takkan nak trade buat 300. Sabar dulu. Okey? Lepak. Okey, ni target anda. Ni 30%. Bagi saya pelaburan mana kat luar tu boleh dapat 30%? Ada tak setahun 30%? Ada bulan dia bagus, ada tak bagus kan. Tapi average dia ada tak yang setahun dapat 30% setiap tahun? Kalau ada, buat apa kita simpan ASB kan? Bagi 6-7%. Trading dia tadi pun buat 30% bang. Ya. Okey. 30% tinggi. Sabar dulu. Okey. Skim cepat kaya. Dia belah kaki kiri, kaki kanan. Okey. Buat benda-benda dulu. Then barulah anda start. Okey. Merancang. Katalah anda ada 1,000. Bahagikan. Ini kepada income tetap. Ini pendapatan tetap. Instrumen pendapatan tetap ataupun fixed income security. Ini pendapatan yang berubah-ubah. Ataupun variable income. Ini yang sebelah kanan. Ini yang kita trade. Ini yang anda trade. Ini yang anda simpan. Okay? Simpan dekat something yang memberikan pulangan. So, anda ada 1,000. Berapa banyak nak letak dalam trading account? Saya nak letak 500. Tak. No.
No. 500 ni kalau anda dah rugi 500, anda akan stop. Itu maksud dia. Okay? Maksud 500 ini 50%. Ini kita masuk dalam sikit. Okey. Jadi buat formula something 60-40 ini high risk. 60-40, 70-30. Maksudnya kalau anda gunakan, kalau anda baru start, mungkin anda boleh gunakan 60-40. Maksudnya 600 kat sini, 400 kat sini. Ingat, this whole portfolio is trying to make 30%. Maksudnya untuk buat 300. Tolong buat benda ni. I bet kebanyakan anda tak ada pun buat benda ni. Ada buat duit, ada lebih, aku depo. Lepas tu cuba untuk besarkan akaun. Tunggu akaun aku dah 10,000, nanti bolehlah aku buat apa yang Zul cakap. Tak ada. Lagi besar rugi ada. Macam dia lagi besar rugi adalah. Tolong buat benda ni dulu. Ya. Ini berniaga tau. Okey. Ingat, yang sebelah pendapatan tetap ni, dia mempunyai pulangan tahunan yang rendah. We are talking about 3 to 5%. You are lucky if you can get something 7% dalam market nowadays. Tapi kalau anda kata, saya tak boleh bagi apa. Sebabnya itu menjadi nasihat pelaburan. Ini saya tak boleh bagi nasihat pelaburan kepada anda. Do shop around, pergi bank, pergi mana-mana, mana saham or whatever, cari instrumen mutual fund yang memberikan average tahunan 5%. Okey, cari. Kalau sini boleh buat 5% setahun, okey, kita dah secure dah. 5% daripada 600 ini $30. Kan? Sini kita kena cover 270 untuk capai apa yang kita dalam masa setahun. Dalam masa setahun. Sikitnya. Anda letak 1,000, anda nak buat apa? Nampak? Okey. Now, balik kepada cerita kita. Kita letak 400. Okey. Kita punya risk of ruin 500. Maksudnya, kita boleh gunakan the whole ini sebagai modal hangus. This whole 400. Tanya diri anda, kalau letak 400 ni, berapa kali trade kalau rugi berturut-turut, kita rugi. Ini semua lebur. Berapa? Don't tell me 10 entry. Berapa kali? 100 kali? 50 kali? Tanya diri anda. Sebab dia akan menentukan berapa size stop loss dekat sini tadi. Berapa dolar. Bukannya kepada 30 pip. 40 kali. Okey? Kita letak 40 kali. Okey? Maksudnya, satu trade plan. Mungkin anda enter 5-6 kali. I don't know. Satu trade plan, satu trade idea, satu setup, anda akan trade sebanyak $10. Tanya diri anda juga, teknik anda berapa banyak entry dia bagi? Kalau sehari dia bagi 40, takkan trading sehari je. Dia dah kena work on this. Dan tanya diri anda juga, boleh tak terima? Sebab ini kalau kali 4, ini RM40. Anda jeling tak cat kalau hilang RM40? Benda-benda ni kena tanya. I don't know. Anda kena tanya diri anda. Sebabnya anda nak ikut teknik. You want to ikut teknik ni tadi. Jeling juga. Kalau jeling, anda kena besarkan sikit nombor ni. Boleh Rosli? Anda kena besarkan lagi nombor ni. Anda tanya juga diri anda sendiri. Okey. Ini tadi pulangan dia. 0A. Kita bermula dengan 0 reward. Dan berapa kali? Kalau kita katakan 40 kali, negatif 40A. Okey. Ini adalah kita punya kerugian. Kalau dia rugi dekat sini,
Dan kalau macam ni kita akan trade USD 10 per entry. Per entry. Okay. Anda boleh buat macam ni. Kalau dah negatif 20 A ataupun dah negatif dah 200, anda boleh start kurangkan instead of USD 10 jadi USD 5. Faham? Ini saya tunjukkan contoh macam mana anda punya position sizing. Okay? Ni cerita rugi. Kita cerita rugi dulu. Cerita rugi dulu. Dalam bisnes anda kena tengok benda yang tak elok dulu. Tengok potensi dia, tahu dia ada potensi. Cumanya kita nak tengok macam mana kita guna modal. Macam bila anda buka kedai, anda tak terus untung. Anda kena, okey, ni duit untuk gaji, ini duit untuk sewa. Ni yang kita sedang buat ni. Ni yang kita sedang buat. Ini yang sepatutnya kita buat dahulu. Yes, bila dia tengah tak jadi, bukannya kita, yang selalu kita dengarkan orang cerita apa? Recovery. Saya bagi tahu betul. Benda paling mengarut dalam trading adalah bila anda sebut kataan recovery. Tak ada. Anda cuma buat benda sama sebahagian daripada sistem. Tak ada special sistem untuk nak cover, nak recover rugi. Rugi pagi tadi, cerita pagi tadi. Now, apa cerita aku nak masuk market? Itu je. Senang nak sebut, susah nak buat. I know. Nak buat itu kena ada benda ni. Sebab orang tak buat benda ni. Itu yang susahnya. Untuk anda kawal emosi, ni benda dia. Ini benda dia. Kena buat. Tolong buat dia. Okay? Okay, ni cerita rugi. Bilanya kita nak besarkan. Sekarang ni $10. Bila kita katakan ini dah mula untung, saya akan gunakan formula separuh. Kalau kita katakan 20A, bila sampai 20. Maksudnya, bila saya dah untung $200. Sebab $10 satu A, satu reward. Faham? Okey. Bila saya sampai 20A, yang ke-21, sini masih trading $10. Sampailah saya mencecah benda ni. Mencecah $210. Pada waktu ni, saya akan naikkan jumlah kepada USD $20. Bukannya satu entry terus besar, terus double lot size. Itulah yang demam. Dah tadi untung, rugilah balik. Dan sekarang ni, ini 21. Apa 21 dah, 21. Okey, ni ke 21A tambah 21A sehinggalah ke 30A. Maksudnya $300. Saya akan trade USD $20 per entry. Maksudnya macam ni, kalau ini stop loss dia sebanyak berapa, anda kira-kira guna Fibonacci tadi, anda dapat dia sebanyak 73p, kan? Katalah euro US dollar. Kenapa lah ni tak dapat buka sekejap? Kita tahu kenapa tak dapat buka sekejap. Okay, katalah USD $30. Gunakan yang ni. Kita trade $10 kan. Kita akan risiko ke semua. Ini 73p dan kita trade euro USD. Trade 1.36. Guna micro. Jangan guna standard. Kenapa? Micro ni anda akan dapat lebih banyak sikit. Kalau guna standard 0.01, ini sama dengan 1. Faham? Jadi kalau anda trade guna micro, anda akan dapat lebih besar sikit. Kalau modal kecil lah. Boleh? Sebab itu saya duk sebut, buat pakai micro. Akaun depo tak sampai 10,000. Buka akaun standard. Tak cukup. Langsung tak cukup. Dan anda akan naikkan lagi 31A kepada 40A.
Bila dah mula untung, ni jadi USD $40. Nampak cara compound dia? Nampak cara compound dia? Bukannya satu entry untung terus. Bukan. Bukan. Kalau anda loss dan anda loss, dah ada untung kan? Anda dah ada untung semua kan? Duit anda dah ada, katalah sini dah ada tadi asal dia 400. Anda dah untung 10A, jadi dah ada 100. Anda rugi 500. Belum sampai kat sini lagi. Berhenti trade. Berhenti trade. Sebabnya anda punya loss tadi, risk of win 500. Anytime anda loss 500, biarpun anda dah sampai kat level sini, dan cara dia, anda letakkan satu time. Bila anda berbisnes ni, anda kena ada target masa. Saya buat benda ni, tiap 3 bulan, 3 months, saya akan reset balik kepada kosong balik. Saya buat dia macam tu. Tiap 3 bulan, saya akan kirakan kalau ada untung, saya akan tambahkan kepada kesemua. Tadi modal asal kita 1000 kan? Okey, katalah dalam tempoh 3 bulan adalah untung $200. Contoh. Kan? Jadi sekarang ni, dia bukan 1000, dia jadi 1002. Jadi pembahagian dalam ni pun jadi lain. 60-40 dia jadi lain. Dan ini bukan lagi $10. Jadi bulan seterusnya, 3 bulan seterusnya, kita akan buat benda lain. Dan kira balik. Nampak? Itu dipanggil portfolio allocation. Kita allocate balik. Dan tujuan dia, kita nak besarkan kita punya pasif ni. Jangan pula keluarkan pasif masuk ke sini. Oh, 400. Dah rugi, ambil 100. Kata 500 tadi kan. Tambah 100. Tak, anda tak pernah keluarkan daripada pasif. In fact, anda akan cuba naikkan pasif anda. Boleh? Katalah anda ada duit, tiba-tiba bos kan, nampak anda kan. Dia senyum. Rosli, kau handsome lah bulan ni. Aku bagi kau 3 bulan bonus. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba je bos kata handsome bagi. Katalah kan. Kan katalah aku bagi kau 3 bulan lah. Kau senyum lebih sikit. Nah 4 bulan. Katalah kan. Dan kita pula duit tu, aku dapat apa duit tu? Jangan fikir seafood dulu. Gout kan. Anda fikir benda ni dulu. Sebab anda nak duit buat duit. Lepas tu masukkan dia balik, bagikan. Jadi kita boleh membesarkan kita punya pendapatan tetap ni. Barulah anda punya chart berjalan. Tahu chart anda? Tahu tak chart anda? Ini anda punya expenses tahun. Barulah chart anda, passive income anda mula naik. Faham? Barulah nak cerita financial freedom. Ni. Kalau anda baca buku Van Tap ni buku Van Tap, Dr. Van Tap ni. Dia bukannya cerita pasal trading tau. Dia yes, dia ada cerita pasal trading apa semua, but the gist of it adalah apa yang saya cerita. Apa yang saya cerita ni. Dia tak ada holy grail system. Serius, dalam ni ada cerita holy grail. Kalau anda tahu buku ni, The Legend of the Holy Grail, muka surat 3 ni. Tak tahu nampak ke tak ni. The Legend of the Holy Grail. Tak ada. Dia kalau anda baca kan, dia memang membahannya sama macam saya. Dia bahan orang pun seronok tengok kan. Oh, Holy Grail. Rupanya tak. Dia cerita benda-benda ni. The Holy Grail is the system. The Holy Grail is the position sizing. Nothing to do with teknik anda. Kenapa? Bila anda rugi, anda kecil kan? Bila anda untung, anda besar kan? Kita tak adil kepada market. Ramai trader tak ada benda ni. Dia akan trade, dia tengok equity dia buat 2%. Ramai akan buat benda ni kan? 2%, 5%, 10% kan? Saya bagi tahu betul. Ini bukan untuk retail trader. Ini untuk fund. Anda tak dapat nak buat benda ni. Sebab anda rugi equity. Anda tak ada hedging.
anda tak ada buat benda ni, anda 1,000 anda letak, kan? Lepas tu anda segala-galanya 2%, 5%. Hedge fund anda tahu buat macam mana? Macam mana PNB buat? Macam mana dia orang buat? Kenapa dia tak rugi? Macam mana dia buat? They do hedging. Macam mana? Kalau sini tadi adalah $30 keuntungan, dia punya risk dekat sini, yang pendapatan tetap, yang mesti dapat, yang dia punya risk kat sini, cuma banyak ini saja. Apa-apa dia break even. Dia tak akan pergi kosong. Faham? Risk dia yang dapat pendapatan tetap tadi. Sebab itu dia tak pernah rugi. Kita tengah depo pun MC. Tengah depo, belum trade lagi. Macam mana tengah depo boleh MC? Saya pun tak tahu. Macam market dynamic. Ya, dia semua satu. Ni semua berkaitan. Semua. Nampak konsep yang saya bawa? Coach, don't try to trade. You are only putting money to a system yang anda tahu dia punya pulangan dan anda akan letakkan dia punya cara jaga duit ni. Boleh? Tak ada cerita nak trade market esok election ke apa ke, peduli apa. Saya nampak dia buy, saya buy lah. Saya nampak dia sell, saya sell lah. Itu je. Kalau kita nak fikir news semua, tak trade kita. Lepas election, ada lagi dinner dia, convention dia, apa lagi kan. Lepas tu college punya voting. Lepas tu Trump gaduh bertumbuk dengan Obama pula dah. Habis. Tak ada. Yes, good for us to know. Tak payah. Kita kejar, buat apa kejar market? Kita tetap, kita kepada teknik anda. Whatever your technique is, just follow dia. Just follow dia. Letak. Belajar guna limit order. Jangan yang letak instant entry tu. Itu contoh anda kejar market simple je. Buka chart, dah pergi, tekan. Lepas tu kata, mana ada aku judi kan? Mana aku judi? Tadi tu bukan judi. Tekan. Ni dah boleh ni, tekan. Sepatutnya bawah lagi. HD dah naik dah, tekan. Lepas tu kata ada analisa. Mana ada analisa? Analisa apa? Dia bawah tadi analisa kita. Kita tekan. Don't. Saya pernah buat, tu saya tahu. So, anda nak gerakkan passive income anda, ni adalah expenses anda setahun. Barulah cerita cerita pasal financial freedom. Ini belum apa-apa, ada duit, dia nak jadi full time trader, nak besarkan duit. Tak ada. Okay? Dia bolehlah masa dia tengah profit kan, 2-3 bulan. Lepas tu percayalah, anda akan withdraw balik modal anda daripada MT4 ataupun MT5. Betul? Siapa yang buat full time trading, saya harap terasa sekarang. Anda nak tingkatkan passive income. Sampai bila anda nak trade? Takkan duduk tepi tangga masjid tengah scalping lagi. Umur dah 89. Besok nak birthday, umur 90 tahun kan. Scalping lagi kan. Janganlah. Kan? Pencen dah. Kalau anda memang trade dan bukan sebab duit, anda nak, ada orang trade bukan sebab duit. Dia trade sebab nak mengisi masa lapang. Kalau anda pencen, dah ada duit pencen, ada duit EPF cukup, anda melabur, dia cuma nak trade tu sebab besok dia bangun tidur, ada benda nak buat, dan pastikan anda buat benda ni dahulu. Takutnya, mula-mula tadi, motivation dia, saya dah lalu yang tu, saya beritahu betul. Ya, saya dah lalu, seriously. Duit ada, cukup. Okay? Cerita dia, saya trade sebab nak, besok tu nak bangun tidur ada benda nak buat. Faham? Okay? Dan mula-mula tu okey, mula-mula, dan lama-lama saya dah start cuba untuk trade market. Padahal saya faham benda-benda ni. Tapi disebabkan oleh fokus kita lari. Kita cuba untuk recover. Ada losses, ada untung. Kita cuba untuk trade dan mengikut rentak market. Jangan ikut rentak market. Tak pernah ada orang selalu cakap kan, trade ikut rentak market.
Saya bagi tahu betul. Trade ikut rentak sistem anda. Market tak ikut sistem anda buat kerja dia, jangan trade. Itu je. Trade ikut rentak teknik anda. Teknik anda ada yang dia baca, yang anda dah screenshot, ini setup killer aku. Trade dia. Trade dia saja. Ini SS yang kalau SL SS, kalau TP tak SS. Yang TP itu anda apa? Yang TP itu anda print out 5. Yang SL tu print out 1 je. Ya? Kenapa TP? Anda nak buat dia, nak ulang yang berjaya. Selalu fokus negatif habis. Okay? So start work on your financial freedom. Gunakan trading ni sebagai untuk menjana pendapatan anda. Besok kita akan masuk kepada topik mengenai ni semua ada dalam ni. Everything ada dalam ni. Cumanya saya ceritakan lebih. Ni semua ada. Okay? ada detail-detail lain-lain lah. Tapi the gist of it ada dalam ni. Kita tengok apa yang saya tak cover lagi. Kita ada dah pukul 10. Correct position sizing dan performance tracking. Okay, perubahan terbaik asas kita. Bukannya teknik tu tukar. Bukannya market dynamic. Tak. Kita. Sekejap je dah pukul 10. Okay, dan sebab itu saya duk ulang benda ni. Invest dalam satu sistem, cuma dagangkan sistem. Bukan trade market. Bukan ikut rentak market. Sukati dia lah dia nak buat apa. Teknik aku tak bagi entry, tak entry lah. Teknik aku bagi entry, esok kejap lagi NFP. Letak limit order. Kalau teknik anda, saya tak peduli. Seriously, saya tak peduli. Saya masuk, saya kan masuk. Saya letak limit order. Letak stop loss, letak TP. Dah sukati dia. Kita percaya kepada, itu je benda yang anda boleh percaya dalam market tau. Anda tak dapat percaya kepada teknik, kepada Trump, anda tak boleh percaya kepada NFP, FOMC, tak. Anda cuma boleh percaya kepada teknik anda yang anda nak ikut dalam trading. That's it. Okay, Minyak. Good night. Okay. Jumpa hari ni hari apa? Trump tunggu. Hari ni hari Selasa. Astaghfirullahaladzim. Okay. Hari Selasa. Okay. Jadi kita punya webinar hari Rabu kan. Hari Khamis. Jadi besok jangan lupa Helmi punya live, FB live. Hari Khamis dan standby untuk volatility pada esok. But to me it's just another trading day. Nothing that significant. Just jaga risk seperti biasa. You are fine. Okay? Waalaikumsalam. Bravo. Okay, waalaikumsalam. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you. Thank you. Thank you. Over.